Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal zakirin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Iman, Tuan Bilal serta jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama telah menyelesaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kuliah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni kita masih membicarakan tentang bab kenabian, pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Dan juga masih lagi pada bab yang berkaitan dengan permulaan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cuba cari beberapa hadis yang berkaitan dengan permulaan penurunan wahyu. Nah, kalau dalam Sahih Bukhari itu dia ada 2-3 hadis berkaitan dengan wahyu. Dan kita telah tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah wahyu yang pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau di dalam hadis disebut Ruhul Qudus ataupun Namus. Namus ni panggil bahasa Ibrani, dia panggil Namus. Tapi maksud dia adalah malaikat Jibril ataupun Jibril, dipanggil dalam hadis pun dipanggil Jibril. Hadis Bukhari. Jadi masa selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul tu, dalam keadaan takutnya, kita cerita minggu lepas, selepas daripada tu bermulalah keislaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna keislaman ni bukan sebelum daripada tu Nabi kafir. Ada, nauzubillah min zalik. Tetapi keislaman ni maksudnya bermulalah kehidupan pembawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Sebab tu ada ulama-ulama yang berselisih pandangan mengatakan Nabi tak ada, yang hanya adakah mak ayah Nabi ni Islam ataupun kufur, Islam ataupun bukan Islam. Ada yang berpandangan. Jadi dari segi akademiknya orang kata, dari segi kalau dirujuk pada hadis-hadis, apabila Abu Bakar beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih suka kalau ayahmu itu iaitu Abdullah lebih dulu memeluk Islam daripada ayah aku masuk Islam. Jadi ada petanda-petanda yang mengatakan mak ayah Nabi ini bukan Islam sebab Nabi senyap. Itu dalam hadis. Tapi Nabi SAW tak pernah kata mak ayah dia dalam neraka. Kecuali ada hadis dhaif yang mengatakan mak ayah Nabi ini dalam neraka. Tak ada. Hadis sahih itu tak jumpa setakat ni. Jadi kalau kita sendiri pun orang yang sayang kepada Nabi, kita sebenarnya tak sanggup nak beritahu mak ayah Nabi ni kufur. Allah. Kalau kita orang yang paling kita sayang pun, kita tak berani nak kata mak ayah kita bukan Islam. Orang kafir mak ayah kita. Kita kalau dengar orang kata gitu pun marah dah, walaupun betul. Mak ayahmu kafir marah kita. Ini kan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang makhluk yang perlu kita cintai lebih daripada kita. Tidak beriman seseorang kamu la yu'minu ahadukum, sehingga mana kamu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kamu kasih kepada diri kamu, kepada keluarga kamu dan kepada anak isteri kamu. Kalau kita ni dah rasa sayang kepada Nabi lebih daripada diri kita sendiri pun, maka kita ni tak sempurna iman kita.
yu'minu ahadu, tidak sempurna iman kita. Nak beritahu, kalaulah orang kata Nabi ni, ayah mak ayah Nabi ni kufur, maka kita tak boleh terima sebenarnya. Tak, dalam keadaan akhlak kita tu kuranglah dengan Rasulullah sehingga sanggup beritahu gitu. Tak, disebabkan akademiknya, okay, mereka sanggup khabar macam tu. Jadi apabila Nabi SAW, sebelum Nabi dapat wahyu itu, Nabi terus pergi ke berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat di Gua Hira, ada hadis yang mengatakan Nabi SAW mula-mula sebelum turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, ada hadis, ada wahyu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah kata ini ada dua ada dua cara ketika mana Nabi ini dapat wahyu. Dan antara salah satunya adalah daripada al-wahyu ru'yah salihah, mimpi yang orang-orang soleh. Jadi sebelum daripada Nabi dapat wahyu yang pertama tu, ada dah wahyu yang supaya menyuruh Nabi ini keluar berkhalwat. Keluar duduk seorang, duduk cari tempat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berkhalwat, khalwat ni kita ibadah, duduk bersama-sama, duduk seorang, khalwat. Duduk di masjid ni orang panggil, bukan orang panggil khalwat, khalwat ni dipanggil duduk di tempat yang lain, di tempat sunyi. Itu dipanggil khalwah. Jadi ada riwayat, ada wahyu yang menyuruh mimpi. Nabi mimpi supaya pergi. Sebab apa Nabi suruh malaikat dapatnya mimpi begitu? Sebabnya ketika itu masyarakat jahiliah tu, pada ketika Mekah tu memang jahil sangat-sangat. Tak, kita cerita keadaan masyarakat jahiliah pada ketika itu, ada yang tawaf bertelanjang. Dalam keadaan tak nampak benda, boleh dia tawaf. Tak, orang panggil bukan ibadah dah itu. Kalau gitu ramai lah orang mari masjid ni. Orang puang duduk sama dengan orang lelaki pun kita tak boleh dah. Ni pula orang yang telanjang. Tak. Kalau ada rakam dulu, rakam lalu. Oh, ini keturunan Bengong ni. Jadi orang Arab dulu tu dia buat gitu. Orang yang tak ada pakaian dipanggil pakaian nams. Tak ada pakaian tu maka dia kena bertelanjang. Sebab apa? Pakaian yang dipakai tu adalah kotor, najis, tak suci. Nak duduk kat Kaabah ni dia kena suci. Dia percaya begitu. Dan juga perkara-perkara yang khurafat, sembah berhala, Nabi tak suka tengok. Ni benda yang tidak ada manfaat padanya. Kamu yang menciptakannya, tiba-tiba kamu pula yang sembahnya. Tak? Ni orang kata pelik. Mu cipta benda tu, mu sembah pula. Jadi Nabi tak boleh terima benda-benda tu. Akhirnya Nabi pun berkhalwat lah. Kalau anak perempuan pula, anak perempuan ni tuan-tuan, bila dapatnya anak perempuan orang Arab jahiliah ni, bila dapatnya anak perempuan, dia rasa perasaan yang sangat malu. Sehingga dalam Quran dia kata merah padang muka bila dapat anak perempuan. Sebab apa? Sebab bila dapat anak perempuan dia akan merasa malu. Sebab anak perempuan itu akan menjadi hamba kepada seks, hamba zina. Ini tabiat orang puang pada masyarakat Arab jahiliah dulu. Tuan-tuan kena bayangkan persekitaran ni macam mana. Dulu kalau Arab jahiliah ni, dia perang tak ada masalah. Mu nak perang sama mu tak ada masalah. Tetapi mu jangan perangi kaum kamu. Kaum dia banyak. Dalam orang Arab ni kita kena bayang, imagine keadaan bangsa Arab pada masa tu dia banyak kaum. Jadi mu nak perang tak ada masalah, jangan perang dengan kaum kamu. Jadi kalau kita lah dok dalam keadaan kalaulah kita lemah. Kita ni dah lemah, tiba-tiba perang ni tak ada masalah. Mari orang ni nak ceroboh rumah kita, bunuh kita, rogoh anak kita. Na'udzubillahi min zalik. Mestilah perempuan tu bila jadi perkara biasa dah jadi dia. Maka jadilah pelacur, jadilah hamba abdi. Itu bila dapat anak puang menjadi satu kemaluan bagi orang Arab jahiliah disebabkan perkara itu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bila tengok orang yang pelacur, Nabi SAW kata man halakanna fahuwa ahlakum. Bila kamu kata orang ni celaka, orang tu celaka, maka kita yang sebenarnya celaka. Sebab kadang-kadang persekitaran yang ada, yang dia duduk tu tidak menjamin untuk dia bersama dengan agama dia. Tak? Contohnya orang budak-budak yang lahir
lahir dalam keadaan keluarga yang penjenayah, ayah kaki judi, mak kaki arak, lahirlah kita tengah-tengah tu. Macam mana kita nak istiqamah? Nak duduk subhanallah subhanallah memang tak lah. Tak. Ayah judi taruh anak jadi masa. Akhirnya bila jadi benda tu biasa, akhirnya jadi pelacur ni jadi benda yang biasa bagi dia. Kita tak boleh nak kata mu ni pelacur ni masuk neraka lah. Tak. Kita tak boleh nak kata. Sebab itulah yang dibuat oleh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ni dia dakwah dia pengasas kepada ikhwan muslimin tak dia. Dia dakwah ni dimasuk ke kelab-kelab malam. Tengah-tengah orang duk joget, duk nari, duk nyanyi tu, dia ambil speaker, dah habis karaoke, tazkirah kejap. Janganlah mu buat dosa semua. Itu yang dibuat. Dia tak ketepikan orang-orang jahil ni. Sebab tu orang peranang sekarang kita tak boleh nak celakalah mu ni. Tapi sebenarnya kita yang kena ambil peluang untuk beri penerangan agama kepada dia. Dia tak mau dengar tu masalah dia. Tapi kita kena sebelum kita caci orang tu, kita kena khabar kepada dia. Tak boleh buat gini, dosa besar. Kalau dia masalah kewangan kita tolong dia, itu baru Islam sebenar. Tak ni mu ni orang tak pakar ni tak ambuh cara kamu pergi main jauh lah. Yang perlu kita ambil, yang perlu kita pegang adalah anak-anak tu. Sebab anak-anak tu dia tak ada didikan. Bila tak ada didikan ni boleh main ikut dang. Ayah buat masalah dia ikut ayah tu. Kita sama ke kita? Tak? Kalau kita kawang lah. Kawang ni pasti kita akan ikut kawang kita. Sebab tu Nabi pesan la yusahib illa mu'min. Jangan kamu bersahabat, jangan kamu nak kawan ni kecuali orang yang beriman. Nak jadi sahabat kita nak duduk sama ni, jangan musahabat dengan orang-orang yang kaki maksiat. Tak. Saya dengan mak repik, tak, mak repik dia main motor semua lah. Baiki mula-mula ajar baiki motor tu. Baiki tukar karburator, tukar ni. Tak. Akhirnya ajaklah mak repik dia main pukul 6. Pukul 6 tu keluar balik malam, tengah pagi kadang-kadang. Tak. Ajaklah kawan. Mak, marilah main sekali kita pukul 6 ni, kita ada onda-onda ni. Tak ambuh pergi pun, mu duduk saja pun ada benda ke? Marilah kita jalan sekali. Ikutlah balik tengah malam. Mula-mula main repik lu, main ronda-ronda lu. Lepas pada tu mu mak, komang mu orang lain ada awet lah ke mu tak ada awet. Carilah awet seorang tu, timah mu tengok lawa tu. Lawa timah tu mungkin orang dapat awet seorang. Dapat awet pula buat kat lain lah, main raba-raba pula, berzina pula. Hak isap rokok, mu ni dak isap rokok. Mari isap rokok sekali, menda dak mecik isap rokok. Jadi isap rokok, mu lepas isap rokok, lepas tu isap gang. Lepas isap gang, isap dadah. Itu sebenarnya yang berlaku. Daripada benda yang sekecil-kecil akhirnya jadi benda besar. Kita tak nampak. Jadi nak didik tu, anak tu kena tengok. Sebab Allah akan tanya kamu. Anak kita besar dah. Kita tak ada tanggungjawab dah. Memang tak ada tanggung, tapi masa kecil mu ajar tak dia? Tak? Kalau mu tak ajar masa kecil tu, maka binasalah kamu. Dosa-dosa mu kena tanggung. Sebab apa? Sebab masa kecil mu biar gitu dia. Masa muda sibuk sangat ustaz, dok nak cara anak bini, pandai awak anak je. Tak? Tapi yang sebenarnya kita yang perlu jaga, didik anak kita dulu. Dan itu yang berlaku pada masyarakat jahiliah. Bila dapat anak puang, tak? Akhirnya begitu. Tapi orang Arab ni dia rasa malu. Bila nak dapat anak puan tu, dia rasa juga malu dia. Takut anak dia buat perkara-perkara kotor yang memalukan dia. Tapi orang zaman sekarang dia tak rasa malu. Nak naik motor yang perang depan tu imam, biasa jumpa puing. Tengok pula akak cermin ni jelek ke kita. Pegang koh rapat, awek power duduk depan ni, koh peluk kuat ngajinya ke kita. Tak rasa malu. Akhirnya lepas tu ada pula orang nyanyi atas petah, pergi pula masuk peluk cium pula. Tak rasa malu. Sikit pun tak ada rasa malu. Duduk pegang tangan, duduk. Akhirnya dia kata bila tak pegang tangan, bila jalan ni, dak romantik lah you ni.
masalah zaman sekarang. Zaman dulu buat dosa ni, buat benda keji ni ada malu juga, tapi kita lebih teruk daripada zaman jahiliah dulu. Ini yang kita takut tuan. Ada yang lebih teruk, anak tu memang rasa malu lah, mak pula ajar. Tak? Pam-pam bunyi motor luar. Siapa dia mari you? Tak? Mu ni dah ajak dah. Orang lelaki masuk rumah. Tak? Mari jauh-jauh tu. Mari masuk rumah. Ajak pula, mak pula semangat. Keluarga pula semangat. Orang puan tu rasa lah malu. Mak benda pula abang mari rumah kita ni. Tak? Malu dah. Dah lah pakai luar pendek. Tak? SpongeBob pula. Malu kau orang bang. Mak pula, oh benda ni mari jauh-jauh main masuk. Nak duduk dulu. Nanti mak awari, mau duduk sini temang dia. Duduk pula berdua-duaan. Suruh pula anak. Nak dah hari ni dah pergi ke mana-mana, mari jauh-jauh bawa lah timah ni pergi jalan sekali. Mak pula ajar. Ini ada yang berlaku. Kita dah nampak. Jadi tuan-tuan kena ubah benda ni. Bila adanya orang lelaki pakai luar pendek pula, ni orang lelaki mana ni? Tak pakai luar pendek, mu tak payah kawan ke dia? Pakai luar pendek tak payah kawan ke dia? Tak? Nak kahwin cari orang molek-molek sikit. Tak? Tang ni mak pergi masuk Minang tu, Tok Imam. Senang cerita. Tak? Biar pula anak. Semangat mak ajar anak. Mu ni tak pergi. Siang ketuk orang lelaki mari jauh tu. Bawa-bawa pergi jalan pergi patah sekali. Tak? Tu yang berlaku tuan-tuan. Ada juga orang pesengang yang mana bila nak kahwin ni, ada. Ni banyak berlaku dak. Bila nak kahwin ni, dah apalah kita pakai ketak macam ikan duyung sekali je. Sekali seumur hidup. Bukan mu nak kahwin pun ni. Tak? Kamu nak kahwin pula. Tak? Sekali je boleh lah pakai tak payah pakai tudung lah sekali ni. Boleh. Tak ada masalah pakai tudung mek tu. Mek tu takut kena juga. Baru lepas masuk usrah itu, tambah kita mak, tambah buat gini mak tolonglah. Kita tambah buat pelamin lah, buat biasa-biasa dah lah. Tak boleh. Buat comel sikit lah. Nak pakai comel sikit, beli ni beli tu. Akhirnya ikutlah anak tu. Tak? Kamera pula kata, duduk gini. Cium dahi, cium tangan, peluk sikit, rapat sikit. Dada buka sikit. Ikut belaka lah. Itu masyarakat jahil yang sekarang ni, dia tak tahu malu. Orang agak jahil tu tahu malu. Anak buat perkara tak molek tahu malu. Dan yang berlaku sama dengan masyarakat jahiliah adalah bila dapatnya anak. Dia dapat anak tu bukan anak luar nikah. Dia malu tu sebab jatuh maruah dia. Tetapi anak luar nikah ni dia bunuh begitu saja. Tak, kat negara kita banyak mana tuan-tuan, yang anak luar nikah, yang dalam surat khabar tak 2000 anak luar nikah. Tu yang dijumpai, yang ditemui. Kalau hak tak jumpa kan, bukan mu ni anak luar nikah dapat anak luar nikah semua khabar belaka. Ini saya beranak anak luar. Tak gitu. Yang anak luar nikah buang dalam larak, bagi makan buaya, tak, bagi katu. Macam mana? Kita tak tahu dah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak? Tengok duduk kat tepi bus stop, ada seorang budak. Wah. Kena irit semua. Tu hak jumpa. Hak tak jumpa macam mana? Hak duduk dalam tandas tu, dia pang. Itu masyarakat Arab jahiliah sama dengan masyarakat sekarang. Cuba tuan-tuan bayangkan Nabi SAW datang pada negara kita sekarang ni. Datang mari Malaysia ni, tengok Allah, ini macam masyarakat Arab jahiliah pada masa aku. Masa aku sebelum latih jadi Rasul ni, aku lari ke gua Hira, dok berharinya perkara-perkara gini ni. Tiba-tiba umat Islam sendiri buat perkara-perkara ni. Allah malunya kita tuan-tuan. Memang malu Nabi sendiri. Nabi sebelum jadi Rasul lari dah, dok berhari dah perkara ni. Tapi bila dilantik menjadi Rasul, umat Islam sendiri buat perkara-perkara gini. Malunya kita. Kita mengaku umat Rasul, tak? Tetapi benda yang Nabi suka, kita tak buat. Nabi tak suka, buat juga. Tak boleh lah. Mu dulu buat pelamin, comel lagi benda ni. Mu kena buat comel lagi, belawang. Nak ikut budaya-budaya luar, nak ikut budaya-budaya Hindu.
Benda kau pakai macam nak pergi semayang je. Pakailah fashion sikit. Dia boleh kabarkan. Rimah aku tengok mu ni. Ada tuan-tuan. Kalau kat Terengganu ni mungkinlah kita kata tak ada. Tapi belah-belah KL tu, anak datuk. Anak nak bawa anak ni, kena bawa seksi-seksi sikit. Tak pakai, kalau pakai tudung tak bawa. Benda mu pakai tudung ni malu kat orang. Tak. Ada fashion, jumuk, bengong. Habis kena atas kepala orang puang tu. Tak main arak tak boleh, kena. Ini berlaku tuan-tuan. Tak. Kalau tanya student-student daripada KL tu, ayah awak ke mana kau? Tak semayang, awak tak semayang. Ayah kita tak semayang pula. Ayah awak minum arak ke? Minum arak. Gitulah keadaan masyarakat di bandar sana. Kita tak tahu. Jadi kita kena jaga tuan-tuan anak kita. Sekurang-kurang kita kena jaga anak kita supaya tidak terjadi sama dengan masyarakat Arab jahiliah dulu. Jadi Nabi SAW pun pergilah ke Gua Hira ni. Dalam hadis itu disebut Nabi berkhalwat ke sana bila kadang-kadang 3 hari. Tak sedar Nabi. Sebab beribadat sangat-sangat. Kalau orang sekarang dia kata fanak. Fanak ni tak ingat benda dah. Contoh bila kita main bola sepak, orang minat bola sepak lah. Main bola, pukul 7.30 dah. Orang bang dah. Baru dia ingat. Tak rasa lengah. Itulah fanak orang panggil. Dalam keadaan tak sedar dah Nabi ni. 3 hari. Tengok-tengok 3 hari dah aku duduk sini. Habis bekal makanan, pergi kepada Khadijah. Khadijah siap-siap makanan, akhirnya pergi pula. Tak. Masa tu ketika itu Nabi SAW umur 40 tahun. Khalwat ni kalau zaman Arab dulu benda biasa. Orang yang nak berkhalwat ni benda biasa. Orang nak cari ketenangan orang panggil. Kalau kita zaman sekarang, kalau kita tok lelaki buat gitu tak? Tak, tok lelaki kata hari ni abang nak pergi masjid 3 hari tak balik ni. Faham apa masjid 3 hari? Marah lalu. Tak? Baik sangat duduk rumah sembahyang rumah ni, jaga anak-anak ni. Marah lalu. Kalau ada zaman sekarang memang gitulah. Tapi Khadijah dia bagi dorongan. Dia bagi tak. Kalau hak kaki ngai, malam-malam tak payah keluar lah abang. Orang lelaki tu dah minat dia. Tak boleh keluar lah setahun. Setahun dia kadang-kadang kena juga tak bagi peluang kepada orang-orang yang minat. Kadang-kadang dia minat ngai, minat ambil gambar, bagilah dia. Isi-isi dia kena faham juga. Jadi bila Nabi SAW berkhalwat di Gua Hira tu, akhirnya datang malaikat Jibril. Jadi sebelum tu kita baca hadis ni sikit an Aisyah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi SAW dapat wahyu ni. Dapat wahyu yang pertama, dapat wahyu ni dia ada beberapa keadaan. Kaifa ya'tika al-wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyana ya'tini misla salsalatil jarsi. Kadang-kadang wahyu ni dia datang seperti mana bunyi lonceng. Ding 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 ding. Bunyi lonceng. Wa huwa asyaddu ala fayusammu anni. Dan inilah yang paling berat. Bila bunyi lonceng tu wahyu yang paling tanggungjawab yang nak terima paling berat. Fayusammu anni, dan aku dengar betul-betul. Wa qad wa'aitu anhu, dan aku dengar apa yang dia beritahu tu dengan betul-betul lah. Maqala wa ahyana yatamassalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'ayyi. Ada juga yang berupa malaikat tu berupa dengan orang lelaki. Jadi yang datang mula-mula tu ketika di Gua Hira dia berupa orang lelaki. Fayukallimuni fa'ayyi, dan aku dengar, dan aku ikut ma yaqulu qalat, dan aku ikut apa yang dia kata tu. Ini ada beberapa keadaan bila terima wahyu. Tapi yang pertama Nabi terima ketika tu malaikat dia berupa jadi orang lelaki. Pergi kepada Nabi. Jika Nabi Iqra, ini wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal Iqra lu. Iqra ma ana. Aku tak pandai baca, aku tak pandai baca. Iqra 3 kali. Nabi kata Iqra ma ana, tidak aku. Lalu malaikat tu peluk dia, malaikat tu pegang dia dan peluk dia. Iqra, lepas balik
Kemudian dia kata, "Iqra, bacalah." Ma'ana, aku tak reti baca. Aku tak belajar. Dia bagi tulisan, kalau dalam hadis ini disebut tulisan disulam dengan sutera. Macam mana tak tahulah. Aku tak tahu. Dia peluk sekali lagi, dan yang ketiganya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq." Bacalah dengan nama Tuhan. Lepas habis baca tu, Nabi ikut apa yang dibaca tu, Nabi lari. Ketika Nabi lari nak turun kepada Gua Hira tu tinggi turun dengan lajunya, tiba-tiba tengok atas kok barak ada sayap. Malaikat dia menjema dalam rupa yang betul-betul. Jadi Nabi tengok ni takutlah. Nak apa besar sangat ni? Kalau kita lah. Nak apa besar sangat ni? Besar daripada bumi ni. Diciptakan malaikat ni, malaikat Jibril diciptakan 30 sayap, 60 sayap. Satu sayap bersamaan dengan satu daripada barat ke timur. Besarnya malaikat tu. Macam mana besarnya, wallahu taala alam. Jadi Nabi tengok, Allah besarnya. Tutup belah kanan, tengok belah kiri, tengok belah timur, Allah. Takut dalam ketakutan, Nabi pun berlari. Sebelum daripada Nabi tu, Nabi dilantik menjadi Rasul tu, semua makhluk yang ada di bumi bercakap dengan Nabi. Nabi pasang dah masa tu, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Batu ke bawah. Kenapa cakap ni? Batu ke? Pelik ni, tak? Tengok pokok pula, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kalau kita kau Kak Limah balik lari. Lari tembus lalu. Tak? Atau Kak Limah lari lah. Tak? Takut. Tapi Nabi, akhirnya benda tu jadi biasa. Tapi yang paling takut, Nabi nampak depan mata kita. Kita kadang-kadang suara ni, cara kamu. Nabi nampak depan mata, takutnya lari. Akhirnya dia kata, "Wahai Khadijah, zambiluni zamilu." Selimutkan aku dalam ketakutan. Selimutkan aku. Lepas daripada Nabi nampak Nabi relax, tenang je, barulah Khadijah tanya, "Apa yang berlaku padamu ya Rasulullah?" Lalu Nabi cerita, ada makhluk macam cerita dia, ada makhluk mari kepada aku, lalu disuruh aku baca, makhluk tu begini. Nabi takut. Akhirnya tak apa ya Rasulullah. Khadijah bagi supaya Nabi ni tenang. "Tak apa ya Rasulullah, kamu ni orang yang baik, yang menyambung silaturahim. Nescaya Allah tidak akan mensia-siakan. Allah tidak akan mengapa-apakan kamu." Dia kata. Jadi esokkan kita bertemu dengan bapa saudara, iaitu Waraqah bin Naufal. Okey. Bila temu dengan Waraqah pada ketika itu tua dan buta disebut sini. Ami. Lalu dia cerita apa yang diceritakan oleh Khadijah. Lepas daripada tu, Naufal kata, "Inilah yang telah datang kepada kamu seperti yang telah datang kepada nabi-nabi sebelum kamu, iaitu Jibril, malaikat Jibril." Mana malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ni, penerangan dia disebut malaikat Jibril ni, kalau dalam bahasa Ibrani dia kata dia nama Narmus dalam bahasa Ibrani, bahasa Greek dipanggil Narmus. Dan Waraqah ini merupakan orang yang fasih pada ketika itu, boleh baca bahasa Ibrani, seorang ahli kitab, dia pandai. Mana alim ulama lah kita kata, bahagian rujukan. Tapi masa tu dia tua dah. Dia kata, "Kalaulah aku sempat bersama dengan kamu ketika kamu diusir oleh kaum-kaum kamu, nescaya aku akan bersama dengan kamu." "Adakah aku akan diusir?" Nabi tanya. Aku kena usir ke? Ya, inilah yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Bila mana diberi wahyu kepadanya untuk berdakwah, maka dia akan diusir. Nah, itu yang berlaku pada Nabi SAW. Siapalah sekarang? Sebab tu tuan-tuan, ada 3 orang yang cinta kepada Nabi. 3 makhluk. Yang pertama, dia sayang sangat-sangat kepada Nabi.
Bila lahirnya Nabi SAW, dialah orang yang paling gembira sekali. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, suka sangatlah dak lahirnya Muhammad anak lelaki ni. Anak biasa tak ada anak lelaki, anak puan lagi. Lahirnya Muhammad ni anak lelaki daripada keturunan Abdullah ni, lahir seorang anak lelaki. Oh, suka sangat. Buatlah 9 ekor ni, 100 ekor unta dia sembelih. Itulah manusia yang paling sayang kepada Nabi SAW. Kita ni ada juga buat apa ni, qasidahnya macam-macam. Yang kedua, orang yang sayang juga kepada Nabi. Yang pertama tadi, orang yang sayang kepada Nabi dan dia menentang Nabi. Mula-mula dia sayang Nabi, sayang sangat-sangat, tapi dia menentang Nabi. Yang kedua, orang yang sayang kepada Nabi tapi dia tak menentang Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib ni sayang sangat kepada Nabi. Nabi kata bila temu dengan Nabi ni, ketika Nabi duduk semayang, dia tengok Nabi semayang. Mau buat benda apa ni? Nabi semayang dengan Ali. Mula-mula sekali Nabi dapat wahyu supaya, bukan wahyu, dia suruhan supaya solat. Nanti kita cerita sikit. Muat benda apa ni? Apa yang kamu buat, apa yang kamu sembah? Aku sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang satu. Jadi Nabi kata, marilah bersama dengan agama aku ni.